Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Rewati. I'm going to explain tentang remedies, herbal remedies di Lenggong. Dan sebelum tu saya mengucapkan terima kasih kepada Encik dan Encik Iswaran dan Ian bagi saya peluang untuk bercakap tentang herbal. Okey, saya pergi Lenggong dan saya herbal di merata sebenarnya. Saya ingin nak share sedikit. Okey, sambil jalan-jalan kita pergi ke Kota Tampan dekat Lenggong. Ini di bahagian dataran sana. So di situ semua orang pergi sana just jumpa Kota Tampan dan ambil gambar sahaja selama ni. Tetapi dekat situ saya terdapat banyak herbal di situ. Dan saya nampak ramai yang just jalan on that, just step on that. Okay, contoh yang saya tengok di sana Ini adalah salah satu herbal yang kita panggil balloon wine. In dalam bahasa Tamil kita panggil nama dia mudakatan. So herbal ni terdapat banyak di situ saya nampak. Dan ini kita guna kalau dalam perawatan, dalam perubatan tradisional, kita guna daun ini untuk sakit ulcer and then macam cerit-berit pun kita guna yang ni, and then arthritis, sesiapa yang ada penyakit arthritis, herbal ni banyak ada khasiat dia untuk hilangkan penyakit dia. Lepas tu kalau ada macam it's a anti-inflammatory and the pain relieving also. So cara yang ni senang kalau kita nak buat ubat ni kalau secara tradisional lah. Ni memang mudah. Biasanya macam orang dulu-dulu kan macam nenek macam kita kan. So diorang ambil daun ni rebus and then minum pagi macam tu. So kalau kita tengok kan nenek kita ke moyang kita, diorang tak ada sakit-sakit macam ni sekarang. Yang sakit-sakit yang tertera dalam list ini. Okay, next saya jumpa dekat situ saya nampak juga terung pipit. Ini memang banyak di Keliaran sana. Saya memang nampak banyak di situ, terung pipit ni. Dan ramai tak tahu apa function dia. Dia terbiar macam tu saja. Kesian tengok terung pipit ni sebenarnya. So sebenarnya terung pipit ni... Rewati. Ya? Rewati. Saya rasa kan, kita selalu biasa jumpa ini dekat pasar, dekat mana-mana semak kita jumpa. Cuma pemahaman saya, dia adalah salah satu nak kata sayur yang untuk dimasak dan makan. Tapi saya rasa pelik, dia ada dia punya nilai-nilai herba. Apa nilai-nilai herba dia? Okey. Sekejap Okay, kalau Indians kita orang India biasanya kita buat ni gravy macam gulai, kita buat masak and then kita boleh goreng yang biji dia tu, yang terung pipit ni kita boleh goreng. Ya ke? Then, apa khasiat dia dari segi herba untuk menyembuh ke apa kegunaan dia? Okay, kalau yang ni dia memang guna untuk to kill germs dalam badan kita. Germs macam okay, contohnya kalau budak-budak kecil kan, budak-budak kecil kan tak kisahlah, orang dewasa pun kadang-kadang kita ada masalah macam cacing. Rewati, dalam line putus-putus Rewati, tak dengar, line putus-putus, tolong ulang. Okay, boleh dengar? Boleh. Okay, contohnya kalau macam budak-budak ke kanak-kanak kan, kadang-kadang kita ada macam bolehlah katakan ada cacing dalam perut, biasanya orang cakap perut kembung. So kita boleh makan terung pipit ni, sama ada kita goreng makan ataupun buat gulai makan macam tu kan, dia akan hilang, dia keluar. Bila kita buang air besar, dia akan keluar.
And then yang terung pipit ni juga kita makan untuk kontrol diabetic. So dia ada unsur-unsur untuk kontrol diabetic juga. And then dia ada unsur untuk strength the bones. Contohnya dia ada kalsium. Dalam terung pipit ni dia contain kalsium. So dia boleh guna untuk bone, untuk kuatkan tulang kita. Dan sesiapa yang ada macam gas trouble, macam ini juga menyembuhkan macam gastrik. Penyakit seperti gastrik dia akan hilangkan. So gas trouble akan hilang. And then masalah-masalah tulang seperti yang teeth, gigi kita. Kalau macam katakanlah certain orang dia gigi dia macam rasa nilu, orang kata nilu kan. So they can take the terung pipit. So dalam makanan harian kalau dia ambil terung pipit ni memang rasa nilu sebab yang ni pun contain because dia ada contain kalsium. So dia memang khas untuk gigi juga. Okay, nampak jelas. Okay. Next kita tengok mango leaf. Ni biasanya kita makan mangga kita makan. Tapi tak tahu apa function. Mango bukan setakat mangga saja, dia punya daun pun memang ada unsur herbal. Dia memang herbal, dia unsur rawatan ubat. So mango leaf ni dia contain antioksidan. Banyak terdapat dalam daun mangga ni. Lepas tu dia juga boleh guna untuk rawat macam gall and kidney stone. Kita buat biasanya macam nenek kita, moyang kita, dia orang rebuskan daun ini and then minum. Pagi, petang dia orang minum. So dia akan hancurkan batu-batu karang dalam badan kita kan. Dia hancurkan yang tu, keluar. And then hiccup, macam sesiapa yang ada hiccup selalu sentiasa dia, certain orang dia sentiasa ada. Makan pun ada, sometimes dia masa bercakap pun dia hiccup ada. So benda tu pun dia akan cure. Treat restlessness sebab dia ada content kandungan antioksidan banyak, so dia akan create bagi kita relax, restlessness semua akan hilang. So daun mangga ni dia contain vitamin C, high, memang high vitamin C dia. And then dia pun boleh guna untuk control early diabetic. Sesiapa yang ada early diabetic dia akan control. Sebab dia punya vitamin C ni dia akan bagi badan kita sejuk, cooling. So bila badan kita akan cooling, kita punya pankreas akan pulih dan dia akan kontrol diabetik juga. So selama ni kita just buang daun ni. Tak ada orang pernah heran pasal daun mangga ni. Tapi daun mangga memang ada unsur rawatan yang banyak. Zamir, pernah dengar tak you sebenarnya macam ni? I tak pernah dengar. First time I dengar. Memang I memang buang saja. Kalau I tahu benda ni banyak memang I akan apply lah. I akan rebus whatsoever. And then normally in Indian culture kita memang ada guna daun ni. Contohnya macam masa perayaan, apa-apa function kita guna daun mangga ni. Tapi ramai kebanyakannya dia orang tak tahu apa unsur, apa function daun mangga ni. Sebenarnya dia mengandungi high antioksidan. So dia akan hilangkan benda-benda yang tidak sepatutnya. Contohnya bad vibration orang kata. Macam kalau ramai berkumpul di satu tempat, macam-macam vibration ada terdapat di situ. So dia akan hilangkan vibration semua tu, yang bad vibration. Dia ada function yang tertentu daun mangga ni. Ya, Cik Rewati. Zamir, sebab itu bila ada perayaan, orang-orang penganut Hindu ni dia akan ikat di pintu masuk daun mangga, dan juga kalau ada majlis perkahwinan dia akan ikat. Sebenarnya itu adalah untuk menarik bad vibration. Okay, that is very interesting. So kalau orang pergi dekat Lenggong, nature guide ke whoever, city guide ke, bawa, bila tengok tepi rumah ada penanaman mangga, boleh dia interpretasikan herba ni ya. Okey, seterusnya Cik Rewati, dipersilakan. No, actually ramai, memang terdapat banyak di kawasan tu. Tapi tak ada orang tahulah apa khasiat dia, tu problem. Puan Rewati, adakah ni applicable untuk semua any jenis pokok mangga, daun mangga atau certain saja? Boleh. Ini applicable untuk semua sebab semua kandungan daun mangga ni adalah antioksidan high. Okay, thank you. Semua.
Okay, next we go to, tadi kita nampak daun mangga. Ini biji mangga. Sebenarnya memang kita buang biji ni. Tak pernah pun kita sentuh, kita tengok pun pasal ni. Ni biji mangga. Biji mangga ni memang khasiat dia memang tinggi. Dia reduce kolesterol. Dia give glowing and smooth skin, memang dia bagi. Sebab dia ada sejenis minyak dalam tu. Minyak tu memang khas untuk rawatkan skin kita. Bukan setakat skin saja, dia memang bagus untuk gastrik. Orang yang ada sakit gastrik, memang bagus. Kalau kita biasanya cara dia buat tu, kita bagi dia kulit dia kering sikit, lepas tu belahkan dia dua, kita ambil dia punya biji yang isi dia dekat dalam tu, kita parut, lepas tu kita bagi dia keringkan dia and then buat powder. Boleh kita makan setiap pagi dengan perut kosong. Memang khas untuk gastrik. Not only for gastrik, siapa yang ada ulcer, semuanya bagus yang ni. Memang ubat yang best sekali, boleh katakan. Zamir. Biasanya kita buang. Revati, saya nak tanya yang nombor 3 ni, Revati. Nak tanya nombor 3 yang provide healthy and shiny hair ni. Macam mana tu? Walaupun saya kekurangan rambut, tapi I just want to know lah for my information. Okay, mungkin saya sudah terlambat, tapi at least I know. Biji mangga ni dia sejenis cooling. Dia punya function tu dia bagi badan kita sejuk, cooling. So and then dia cooling, so dia akan rawat. Bukan saja setakat kulit scarf kita, kulit kepala kita, dia seluruh kulit dalam badan kita. Dia akan hilangkan panas tu, lepas tu bagi kulit yang kering, dia bagi dia ada sejenis minyak dalam kandungan biji tu. So dia akan rawat, healing, dia bagi scalp kita sejuk, lepas tu minyak tu bagi rambut kita shining. So, tapi sudah ada tak boleh lah jawapan. perah dia punya minyak tu tak boleh perah lagi lah. Kita guna benda tu sebagai powder form, kita makan. Zamir, bagi saya kan, selama ini saya rasa saya ignorant. Saya pandang biji mangga macam nothing. Di sebaliknya ada dia punya khasiat dia, ada remedy herbal dia. Thank you Cik Revati. Teruskan. Tapi buat masa ni saya guna yang biji mangga ni untuk gastrik. Memang cure. Gastrik and ulcer memang dia punya function memang tinggi. Okay, we go to next. I see. Okay. Next. Okay. Ini lagi satu. Biasa kita nampak, kita tengok tapi tak peduli pun pasal benda ni. Dukung anak. Miss Revati, please wait. Zamir pernah tengok tak yang ni? Do you know dukung anak ni? Ini pokok semalu ke? Bukan? Bukan. Dia nampak macam semalu tapi ini bukan pokok semalu. Yang ini yang banyak dekat dataran Lenggong tu kan, yang kedai makan yang depan tu, ini penuh kan? Exactly. Penuh, memang banyak. Orang pijak, benda ni orang pijak, orang tak tahu. Sedih tengok dia. Zamir. The most saddest part, masa saya dengan Cik Revati Reki dekat dataran Lenggong ni, dulu sebelum the last trip kita pergi untuk Reki Lenggong, dia macam semak penuhi dengan this dukung anak. Tetapi the second trip kita pergi untuk Reki, orang I don't know, the local they use racun, sprayed, and then nothing exists there. Semua all the herbal is gone. Sayang seribu sayang. Lagipun saya tengok untuk tanah Lenggong tu dia memang subur. Actually dukung anak ni dia ada dua jenis color. Satu ni color hijau, lagi satu tu color merah sikit. Tapi terdapat banyak yang hijau ni dekat situ. Apa remedy dia, Cik Revati? Apa remedy? Okay, dia ni khas untuk liver. Kita punya liver. Inilah satu-satunya ubat tradisional yang moyang kita guna dari dulu lagi untuk liver. Okay, seperti jaundice. Jaundice ni, I tengok sekarang kan ramai yang for ladies lah, after delivery, baby yang lahir semua tu kena jaundice, sakit kuning. Orang kata kan sakit kuning, jaundice. So sebenarnya,
kalau kita biasanya kita macam blend dia punya dukung anak ni, lepas tu mix dengan goat's milk, susu kambing. Masak sikit, lepas tu bagi orang breastfeeding mother, kita bagi dia orang minum. Lepas tu breastfeed dekat baby kan, baby akan sembuh. So within 1 or 2 days, we can see the difference. Baby akan sembuh. Zami, this jaundice ni apa, demam kuning ke they call it? Yes. Kuning. Demam kuning Demam kan? kuning, yes. I think yang Saya tak pernah selalu dengar, ni saya budak tak tahu. baru lahir, kalau ibu diberi the jaundice lah we call it, okay. Ibu minum air ni, dia bila disusukan anak boleh healing. Those Yes, were the betul. days, all the traditional medicine sebenarnya paling simple. Dan dekat Lenggong dia banyak sebenarnya dukung anak. Everywhere you can see. Yes, correct. And then apa lagi Cik Revati? Betul And lah. also this one heal the hepatitis B. Biasanya kita bagi buat suntikan hepatitis B 1, 2, 3 and then kita bagi ambil suntikan. Patutnya tidak perlulah. Kalau kita dalam seminggu 2 kali kita ambil daun ini, rendam, lepas tu minum air tu kan, tak perlu nak buat ambil suntikan hepatitis B juga. And then insect bites, kalau macam serangga bite kita kan, kita boleh ambil daun dia and then just apply on that. Dia akan healing, sembuhkan tempat dia tu yang kena insect bite semua. Lepas tu for diabetic patient also, dia memang bagus. Dia akan increasekan insulin dalam badan kita. So ini semua memang function dukung anak. Lagi banyaklah dukung anak punya function, tapi ini yang main kita biasanya guna dukung anak ni untuk sakit-sakit macam ni. Dan Cik Revati. terutama kita bagi dekat jaundice. Yang paling penting jaundice memang hilang kalau kita ambil dukung anak. Cik Rawati, mohon Ya. tanya, cara kita kunyah daun dia ke atau nak masak dia air ke, minum, macam mana sebenarnya cara dia? Okay, kalau biasanya kalau tak tahu macam mana nak buat ubat kan, dukung anak ni kita boleh ambil macam contohnya segenggam dukung anak ni. Lepas tu kita guna air around 500 ml water. Kita boilkan dia. Lepas tu pagi sekali, petang sekali kita minum. 200 ml kita minum. Dia akan bersihkan kita punya liver. So moral of the story, nature guide atau city guide dekat Lenggong bila bawa turis, tidak semestinya pergi ke taman herba baru bercakap tentang herba-herba di Lenggong. Sebenarnya at anywhere, at any stop, they can still share the information on the Lenggong herbal. Not necessary nature tour or city tour. Mana bila kita jumpa, kita boleh terus cerita. Betul, Very betul. Okay, Betul, dipersilakan. Carry on. Thank you. Dan Zami. apa ni Mr. Iswaran, Ya. kita jangan keliru tadi fakta tadi, kita takut jangan tersilap fakta. Yang jaundice tadi macam sakit kuning tu hanya untuk baby lah. Untuk Yes, baby, correct. jadi daun dukung anak ni diproses bagi ibu dia minum, jadi dia menyusu. Jadi kalau macam Cem dah dewasa apa semua ni, dia tak boleh lah, dia kena prosedur lain lah. Dia kena makan terus macam apa yang mana apa cakap. Saya nak perbetulkan dia, takut nanti Bukan. Kita salah pun boleh fakta kan minum. dengar. Cik Zamir, kita pun boleh minum juga. Okay. Dia ada masalah, kita pun boleh okay. minum juga. Yang ni khas untuk bersihkan kita punya liver. Macam those are doing bagus juga. smoking people, siapa yang buat drinking, dia orang semua boleh ambil sebab dia akan effect kita punya liver juga. Makin lama dia akan effect liver kita. And then buat masa sekarang kita makan makanan kita I semua see. tu, apa yang kita makan ada kandungan Ajinomoto banyak, macam acidic tinggi. So acidic ni semua akan kandung di liver kita juga. So dukung anak ni dia memang buat kerja dia untuk bersihkan liver. Okay. I Okay, see. Zami. Baik. Okey. Teruskan, Okay. teruskan. Oh, saya very interesting boleh? lah Verity. Dengar Cik Raslan, dengar. Okey, silakan sambung. Okey, Okay, ini next place yang saya pergi, memang saya betul-betul sedih tengok herbal ni. Okay, ini adalah, tempat ni adalah masjid yang lama di Lenggong. Cik Rawati, Cik Ya. Rawati. Oh, ni cepo. Ya, tepuk. Zamir. Sebenarnya yang ini nampak tak?
ada tak sampai 5 kaki sebenarnya. Dalam 7 kaki masjid lama dekat Lenggong, masjid yang tertua dikatakanlah. Sebenarnya tapak Masjid Cepu. bangunan Masjid Raja. ya, tapak bangunan Masjid Cepu ni dia dalam lingkungan 400 tahun, dianggap 400 tahun. Tetapi masjid ini sebenarnya dia telah dibina di atas abu Danau Toba, gunung yang how do I say? debu dia. Abu yang telah formasi dia 78,000 tahun dulu. Cuma bayangkan 7 kaki daripada masjid inilah herba yang Cik Rewati kata dia punya nilai tak terhingga. This is a miracle herb. Cik Rewati, saya serahkan. Dipersilakan. Ya, miracle herb. Memang Okey, miracle. sebelum tu Rewati sekejap ya. Cik Rewati sekejap. Encik Raslan ni nak tanya something. Cik Raslan tu silakan buka mic. Sebelum teruskan. Okey, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Salam perkenalan. Selamat petang. Saya lebih dikenali sebagai Pak Lan di Lenggong ni. Saya cuma nak maklumkan kepada Lan, puan apa tadi yang cakap tentang harba ni? Rewati. Rewati ya. Saya saja nak maklumkan kepada Puan Rewati bahawa di Lenggong ni kita ada satu pusat kajian herba. Yes. Yang namanya ialah Kolej Kemahiran Tinggi Mara Lenggong, Perak. Ya. Itulah Okey. sebab itulah kolej itu dibina di Lenggong dengan hasrat Menteri Besar yang dahulu iaitu Datuk Dr. Zamri yang mahu KKTM Lenggong ini fokus kepada bidang kajian herba. Bila saya sebut kajian herba, berarti dia bermula daripada raw material. Okey, kita tidak melibatkan penanaman herba. Kita bermula dengan kajian herba sehinggalah ke peringkat pemprosesan dan juga sehinggalah kita menghasilkan produk-produk. Dan KKTM Lenggong telah mengeluarkan banyak produk yang berasaskan herba. Dan kita juga menjadi pusat yang menerima kunjungan daripada pihak-pihak luar, khususnya usahawan-usahawan yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan herba ini, yang memerlukan hikmat nasihat, kepakaran dan juga mereka nak menggunakan mesin-mesin pemprosesan, nak belajar tentang penggunaan mesin prosesan dalam Kolej Kemahiran Tinggi Mara ini. Ada dekat dengan signboard yang Lenggong tadi itu. Turun je Jambatan Raja Nazrin, you akan jumpa traffic light. Turun je Jambatan Raja Nazrin, jumpa traffic light. Yang pertama, ambil kanan, kona kanan. Maka sampailah ke Kolej Kemahiran Tinggi Mara Lenggong, Perak. Tuan Razlan. Tuan Razlan. Ya. Saya terharu dan rasa bangga dan rasa bersyukur Tuan dapat berkongsi maklumat ini yang mana ramai penonton sekarang, pendengar sekarang ni, at least dia tahu Lenggong ni bukan sekadar arkeologi, bukan sekadar nature eco-adventure, tetapi dia lebih daripada apa yang kita selama ini kita pandang. Dia ada nilai-nilai herba juga. Thank you sir, wonderful sharing. Thank you. Thank you. Thank you. Wah, teruskan Rewati. Nanti kita cuba kaitkan sikit. Okey, silakan. Apa dia khasiat tadi? Okey, Bukti rantai. khasiat dia lagilah tinggi. And then memang saya tengok ni pun kesian. Dekat Lenggong, satu Lenggong, saya mana-mana pergi pun saya jumpa daun ini merata. Dan dekat sini, dekat Kajang, saya terpaksa lah bela dia. Tapi dapat sikit-sikit je. Lagi daun pun kecil-kecil. Tapi dekat Lenggong, daun dia memang besar. Kesuburan dia memang tinggi, saya nampak. Lepas tu, okay, let's talk about this. Herbal ni, biasanya saya guna herbal ni untuk diabetic. For diabetic, mainly I use this for diabetic. Sebab apa? Cuma herbal ni saja ada unsur tukar glukos, reducekan glucose level dalam darah kita. That means dia increasekan insulin level dalam badan kita.
So sesiapa yang ada diabetik yang dapat daun ni, kalau dia makan, dia buat kerja insulin. Biasanya kita ambil suntikan insulin kan orang diabetik. Tapi ini daun ini akan buat kerja insulin ini. Suntikan dia tu, dia buat. So bila orang makan daun ni, insulin level akan tinggi. Ni memang baik. Cerawati. Ya. Cerawati, sorry sebab interrupt. Sebab ramai kawan-kawan yang selalu saya jumpa, dia orang percaya sebenarnya makan peria, makan benda-benda pahit, dia boleh kurangkan diabetes dan Cik kata yang daun ini tak pahit. Okay, tapi dia improve the pancreas, okay, and insulin enhancement. Cuma saya mohon pencerahan, kalau hari-hari makan peria, hari-hari makan benda pahit, ada apa dia punya side effect dia? Okay. Kalau kita ambil benda-benda yang pahit berlebihan, dia akan efek kita punya saraf. Okay. Biasanya orang diabetik, dia suka ambil benda-benda pahit. Dia ingat kalau makan pahit, dia akan reducekan glucose level dalam darah kita. Betul. Sebenarnya bukan. Dia akan efek kita punya saraf. Sebab saraf kita tak boleh kena benda pahit banyak terlebihan. Okay. So dia akan efek saraf kita. That's why orang yang pesakit diabetik, bila dia ambil melebihkan dia punya makanan pahit dalam diet dia akan efek dia punya mata. Kebanyakannya diabetik, dia akan cepat dia kena cataract. Dia tak boleh nampak. Lepas tu dia punya saraf, contohnya kaki dia, biasanya efek kaki dia di bahagian ankle. So boleh tengok ankle dia jadi macam hitam sebab saraf dia makin lama makin makin hilang dia punya function dia. Okay. So pahit Alright. tu bukan saja orang diabetik, bagi semua orang lah. Kita tak boleh lebihkan pahit dalam makanan kita. So semua makanan, semua rasa dia mesti sama, balance. Tak boleh tinggi, tak boleh turun. So semua rasa dia kena balance. Okay. Thank you for wonderful sharing. So, apa mujarab this mukrata ini? Panggil Borrelia diffusa. The main mujarab yang saya cakap, insulin. Dia akan boostkan insulin level dalam badan kita. So and then dia akan hilangkan sakit-sakit arthritis. Biasanya kita boleh nampak orang yang ada sakit arthritis ni, dia punya jari semua jadi bengkok-bengkok macam tu kan. So dia sakit. So Abang Sami dah tengok dah tangan dia. So dia akan hilangkan sakit-sakit ni. So memang dia ada function yang mujarab dalam tu. And then dia ada sejenis biji, benih dia. Benih dia kalau kita sentuh kan, dia akan melekat dekat badan kita, benih dia. So function benih dia pun memang dikatakan mujarab. Sebab mukrata punya dia punya biji guna untuk male reproductive system. Zami ini berita baik Zami. Ya. Dia next trip I pergi tolong clearkan kawasan tu lah sampah. I jadi volunteerism dekat Masjid Raja. Biji. Biji. Memang dia khas untuk reproductive system untuk lelaki, male punya. Function dia memang tinggi. Biji dia. Tapi biji dia memang kecil and then dia tak boleh tengok dia punya gram dia. Letak banyak macam ni baru boleh nampak 1 gram, 2 gram. Sebab memang dia punya biji ni memang halus sangat. Okay. Susah nak kumpul juga dia punya biji tu. Mr. Iswaran, saya nampak Nash dengan Pak Lee dah tutup video tu, mungkin dia dah keluar pergi. Dia pergi kutip dulu sekarang. Okay, teruskan. Saya melawak. I'm just kidding. Okay, let's go to our next picture. Sirih. Okay. Ini bukan sirih biasa yang kita nampak sini. Ini sirih ubat. So saiz dia memang kecil. Bukan besar sangat. Bukan besar macam kita dapat di kedai. Besar ni dia memang besar tapak tangan kita. Tapi yang ni kecil-kecil je. Ni tak besar sangat. And then daun dia memang rasa what we call pedas. Memang pedas. The taste dia. So dia punya function ini untuk elakkan constipation. Biasanya orang kata kalau kita ambil pedas ke benda-benda pedas kan,
dia jadi constipation kan? Tak lawas. Sembelit dia. Sembelit. Tapi bila kita ambil sirih ni, rendam dia, lepas tu minum air ni kan, dia akan hilangkan masalah sembelit and improve digestion kita. Macam sesiapa yang ada perut kembung and then susah nak digest. Kalau makan tapi digestion itu susah, dia boleh ambil air dia. Ataupun kita boleh ambil sehelai dua helai, kunyah, makan. Dia akan hilangkan indigestion problem. Lepas tu reduce respiratory issues macam yang ada asma. Orang yang ada asma boleh ambil daun sirih ni. Ini yang khas kita boleh ambil. Bukan daun sirih yang biasa lah. Yang daun sirih yang kecil-kecil yang I nampak memang banyak di kawasan kampung sana. Orang tak tahu apa gunanya, dia terbiar macam tu. Dia boleh nampak merebak banyak dekat situ. Cik Rawati, sebenarnya kan kalau traditionally lah dekat kampung-kampung, yang ini sirih daun ubat ni dia akan masak dalam air panas, lepas tu digunakan untuk mandian, basuh dan sebagainya. Cuma saya baru hari ini saya mendengar dia ada mujarab untuk menyembuhkan sembelit, ya, sembelit. Ya, betul. And then dia pun boleh guna untuk macam antiseptic and antifungal properties ada high dalam ni. Macam let's say lah kalau kita kena luka apa-apa, kita boleh guna daun ini, masakkan daun ini, lepas tu air dia boleh guna untuk cuci. Bahagian yang ada antiseptic macam tu. Lepas tu dia improve oral health. Boleh lah nampak setengah orang kan dia ada bau mulut kan. Boleh ambil daun ini punya macam tu ataupun kita boleh minum air dia sekali. Tak mabuk ke? Tak mabuk ke kita minum air sirih ni? Tak mabuk ke? Tak, air sirih bukan buat kita mabuk. Oh. Air sirih memang bagus. Okey, macam orang tua dia yang mabuk air pinang. Air pinang. Sungguh. Air pinang. Betul. Thank you. Jelasan. Betul. Mabuk air pinang. Betul. Okay. Air sirih ni memang bagus untuk tu. Dia pun reducekan kolesterol level juga dalam badan kita. Okay. Kita pergi ke seterusnya, the next. Ini lagi satu. Henna, daun inai. Kita biasanya tengok daun inai ni untuk sebagai hiasan saja. Okay. So dia ada function perubatan memang banyak, tinggi function dia. Saya guna daun inai ni untuk yang ada sakit ulcer ataupun gastrik. Biasanya saya guna. Secara tradisional, kita boleh ambil satu genggam daun inai ni. Lepas tu kita blend ataupun guna batu giling. Lepas tu ambil ambil biji kecil cukup lah. Biji ketul macam ni bulat. Kita makan pagi-pagi. Dia akan sembuhkan ulcer. So ini memang satu daun yang memang mujarab tinggi, daun inai. So yang daun ini pun boleh kita guna untuk sembuhkan luka. Kita rebuskan air dia and then cuci. Yang tempat yang kita ada luka kita cuci, dia akan sembuhkan sebab dia ada unsur sembuhkan luka memang tinggi dia punya ni. That's why kita guna ni untuk yang ada gastrik dan juga ulcer. Okay, lepas tu dia akan hilangkan dandruff. Macam dandruff, kalau kita tengok kan dry skin, scalp yang dry, dia ada dandruff problem. Lepas tu dia akan hilangkan masalah dandruff ni. Dia daun inai ni ada unsur minyak. Dia ada sejenis minyak. So minyak tu akan protect kita punya scalp. And bleeding gums. Ini memang betul-betul ni memang mujarab. Siapa yang ada bleeding gums kan, gigi kita yang berdarah, kalau kita kumur air dia, memang dia akan stop. Oral ulcer, dia akan stop. Cik Rawati kata kita kumur air dia. Perlu ke kita rendam daun dia atau masak dia punya daun? Kita kena masak. Okay. And then dia pun akan curekan throat infection. Oh ya ke? Kalau kita keluar mana-mana kita ada throat infection macam time jerubu, masa jerubu kan, haze time. Boleh nampak ramai yang ada masalah tekak, sakit tekak. Kita boleh masakkan daun ini lepas tu gargle. Sebab? Kita kumurkan, dia akan hilang dia punya infection dia.
Okey. Cik Rawati, yang ini kita banyak jumpa masa reki dekat persekitaran kawasan-kawasan kampung. Ya, betul. Okey, Lepas okey. tu, Jadi, biasanya Okey, teruskan. kita ingat inai ni kita letak untuk hiasan. Memang dia hiasan sebab color dia memang cantik. Tapi selain daripada itu, dia akan improvekan nail quality kita. Quality kuku kita. Dia bukan saja quality kuku tapi bila kita tengok kan di celah-celah, setiap kuku ni jari kita ada celah-celah lubang dia. So melalui lubang tu banyak infection bakteria masuk tau ke badan kita. That's why time COVID ni orang suruh sentiasa kita amalkan cuci tangan. Amalan cuci tangan tu sebab dia tak bagi melalui celah-celah ni kuman tak masuk dalam badan kita. So inai ni memang function dia untuk protect kita punya kuku ni daripada infection bakteria. Selagi color dia ada di jari kita, dia akan protect. Protection dia memang tinggi. Selagi color dia ada, dia akan protect. So, kita boleh hidup bau dia. Dia memang ada sejenis bau. So bau tu memang protect kita punya kuku semua. okey. Saya Okay, faham. Very interesting lah. Ya, Ya, go to ya. next. Very interesting. Ini di Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Cuma satu je saya sedih, saya tak jumpa Perak Man dekat situ. Sebab tempat ni tutup untuk renovation. Ya. Tapi saya nampak banyak herbal di kawasan ini. Kawasan Galeri Arkeologi ni. Contohnya kita tengok. Okay, ini biasa kita tengok. Ini yang paling interesting. Cik Rawati, Ya. Cik Rawati, tolong tanya Zamir apa yang dia nampak dalam gambar ni. Minta dia jawab. Ini Zami apa benda ni? Can you see? Benda ni. Ini dia punya akar lah. Akar lalang. Apa? Apa? Akar lalang Lalang, memang lalang. Bagus. Betul. Okay. Dipersilakan. Tak pernah pun kita fikir kan benda ni boleh jadi herbal, right? Tak pernah pun kita fikir. Sebab biasanya kita potong, kita buang. Itu je kita tahu. Lalang ni satu benda yang tidak berguna. Tapi lalang ni memang ada banyak function dia sebenarnya. Biasanya kan kalau kita tengok dekat kawasan macam kawasan yang padang kosong macam tu kan, lalang memang banyak. Lepas tu orang potong lalang tu, pokok tu, lepas tu dia bakar. Walaupun dia bakar, after dalam beberapa minggu dia akan tumbuh balik lalang tu. Akar dia tak akan mati. Sebab apa tau? Akar dia ada unsur air dia tinggi. Water content high level dalam akar dia. So akar tu adalah ubat untuk treat kidney disease. Whatever kidney disease, akar ni boleh treat. Akar ni kalau kita tengok kan akar dia yang colour putih ni, dia punya rasa tu macam tebu, rasa tebu. Memang berair dan ada manis, rasa dia tebu. So dia memang high cooling. So those who are having the kidney disease, normally kidney disease tu dia contohnya macam kidney kering, kidney tak lawas, lepas tu memang biasa macam ni lah disease dia kan. Dia akan treat, dia akan bagi kidney tu activate balik. Dia punya akar dia. Kita rebuskan air akar dia, lepas tu kena minum. Dia akan lawaskan kencing. Dia akan itu function dia. Lepas tu treating water bloody urine. And then boleh nampak darah dalam kencing. Bila masuk kencing kan dia akan berdarah. Dia akan hilangkan sakit tu juga. Lepas tu vomiting, blood vomiting. Setengah orang dia ada muntah darah kan, itu pun dia akan sembuhkan. And then urine pulse, macam orang tua dia ada masalah urine pulse ni. So dia akan hilangkan yang tu juga. Memang satu ubat yang mujarab untuk khas untuk kidney disease yang ni. Cik Rawati, Zamir, saya nak tambah sikit. Orang Malaysia ni, kalaulah dia termuntah darah ke apa, dia bukan pergi jumpa doktor ke herba, dia pergi jumpa bomo. Dia percaya dia kena santau. Sebenarnya, kalau muntah darah, rebus akar lalang, minum dulu. Kalau masih tak berubat, baru pergi jumpa bomo ke siapa-siapa ke pergi jumpa. Betul tak Zamir? Betul. Sebab blood vomiting ni salah satu sebab badan kita panas sangat. Bila dia dah jadi over panas, dia jadi tekanan tinggi, pressure.
So darah tu keluar daripada hidung, telinga, sometimes vomiting, blood vomiting. So Cuma kita kena bagi badan kita cooling dulu. Cooling ini salah satu herbal yang kita boleh guna, lalang. okey. Cuma nak tanya kita punya peserta yang sedang menonton ni, salah seorang, pernah tak kita dengar bahawa lalang itu ada unsur ubat? Sebenarnya bagi saya, kali pertama bila saya pergi ke Lenggong, bila Cik Redwati bagi tahu saya, interpretasikan kata yang ni ubat, lepas tu Cik Redwati bagi saya lepas cuci dengan mineral water akar dia minta saya gigit dan kunyah macam tebu. Dia kata akan rasa manis. Saya buat memang rasa manis. Ya. Dia akan hilangkan dahaga. Kalau kita masuk hutan, sangkut ke, boleh kita ambil dia punya akar tu makan, kunyah. Dia akan hilangkan dahaga. Because yang ni high cooling. Okey. Akar lalang ni memang high cooling. Okey. Yang saya tahu lalang ni ingredient untuk buat telur pindang. Kat Johor biasa buat telur pindang. Dia orang guna daun lalang. Thank you, lalang. Tuan. Siapa nama tuan siapa? Tuan Azlan. Nama saya Ragu. Okey, Jeragu. Okey, thank you sir, thank you. Daun pindang telur pindang. Okey, thank you sir. Thank you, very good, very good. Tapi function dia memang khas untuk lowkan heat badan kita. Reducekan badan panas dalam badan kita. Itu function dia, main function dia itu. Okey. Jadi saya rasa selepas ni Mr. Iswaran, kita berdua perlu pergi mencari lalang dengan segera untuk kita ni di bulan puasa. Okey Zafir. Okey. Sebenarnya lalang ni exactly opposite at the entry of Lenggong Gallery. Kalau kita gallery Banyak, I nampak banyak kat situ. Okey, dipersilakan. Okay, next. Okey, go. Okey, ini lagi satu rumput. Ini yang paling sedih saya nampak. Orang potong buang. Orang tak tahu function dia apa. Bermuda grass. We call it Bermuda grass. Argompul. Function dia memang tinggi. Kalau kita minum ni hari-hari, dia akan reducekan kolesterol dari badan kita. And then dia akan reducekan acidic dari badan kita. Dia akan increasekan hemoglobin. Hemoglobin tu untuk macam siapa yang selalu kena sakit macam demam, tu semua sebab kekurangan hemoglobin. So, hemoglobin dia akan boostkan hemoglobin. Strengthen teeth and bones. Dia pun ada unsur kalsium dalam dia. So dia akan bagi strengthen untuk kita punya bone juga. And dia akan lebihkan immune system. Antibody kita. Dia akan strongkan antibody kita. Dia juga purify blood kita. Macam biasanya kita beli chlorophyll. Pernah dengar kan chlorophyll? Ya. Okay. Air chlorophyll. Yes, betul. Ya, air chlorophyll. Spirulina apa semua tu Ya, yes. Spirulina lain. Dia lain. jenis alga, dia lain. Okay. Ini jenis rumput. Chlorophyll biasanya. So, kalau beli yang benda-benda yang mahal, ini dekat depan mata kita, sekeliling rumah kita. Okey, Boleh Cik Redwati. Yang ini Bermuda grass ni pun, saya masa menginap dekat 360 guest house. Okey, 360 guest house, dia banyak this Bermuda grass. Saya juga bagi tahu the operator Encik Yop ni, saya kata ini sebenarnya herbal. So dekat 360 guest house, bila turis datang menginap, dia Encik Yop pun boleh promosikan inilah Bermuda, the herbs of Lenggong. Yeah. Bolehlah kita introducekan, ambil rebuskan air dia, bagi dia orang minum sebab dia purify blood kita. Dia akan contohnya saya bagi yang air dia kepada orang yang ada kanser yang ambil ubat kemo. Yang siapa yang sedang ambil rawatan kemo kan, kita bagi air ni dekat dia orang sebab kemo ni dia punya radiation memang tinggi. Kalau sesiapa yang ada ambil treatment kemo kan, sebenarnya kita tak boleh, orang yang biasa tak boleh berdekat dengan dia untuk sejam macam tu sebab radiation kemo tu, ubat kemo tu akan efek orang yang duduk dengan dia orang juga. So Bermuda grass, kita rebus air dia, lepas dah ambil kemo, dalam masa setengah jam macam tu kita bagi dia minum air Bermuda grass ni, yang radiation ubat tu akan hilang, dia akan reducekan.
So, dia tak Oh. efek orang lain. Ubat kanser tu tak efek orang lain. Dan yang pesakit yang ambil ubat kanser tu pun, yang kemo pun, dia akan rasa lega. Dia memang tak cepat letih. Dia memang rasa lega lepas ambil ubat tu. Oh, okay. Very interesting dia punya mujarab dia. Ya, memang. Dia Very punya, interesting. Cik Rewati, saya nak tanya lagi satu. Saya pernah dengar juga yang rumput berbunda ini bagus untuk urine infection. ya, betul. I'm not sure whether true betul atau tidak lah. Memang betul pun. Memang betul. Tapi dia ada lah cara dia. Kalau kita ambil setakat rumput saja kita minum, dia ada function yang tertera dalam skrin. Kalau kita campur dengan herbal-herbal lain, contohnya lah, kita ambil bermuda grass, lepas tu kita ambil jintan manis, kita ambil lada hitam sikit. Kalau kita minum tu, dia punya function lain. Oh. Dia bukan setakat kita ambil macam yang tertera dalam skrin ni semua hanya rumput ini saja. Apa function dia? Kalau kita mix dengan herba-herba lain, function dia jadi lain. Okay. Thank you, Jadi thank you. for urinary infection semua dia kena ada other element, ingredient supaya dia punya function lebih efektif. Ya, Well betul. noted. Thank you. Okay. Dipersilakan. Teruskan. Ni lagi satu dekat Mas Bro, Hidden Village. Okay, dekat situ saya nampak daun ini, pegaga. Saya lagilah sedih. Orang pijak daun ini lepas tu naik tangga. Oh. Abang Zamir dekat tempat you yang saya nampak ni banyak. Ya, saya pijak. Tak tahu Abang Zamir Saya- pijak berapa banyak ni. Saya pun tak kenal tu daun apa kan. Ya, betul. Okay, ni pegaga. Biasanya kita guna pegaga ni sebagai memory booster. Dia memang memory booster. Kalau kita tengok dia punya shape pun, dia punya design pun macam brain juga. So memang khas untuk brain. Tuhan dah cipta daun ini untuk nak tunjukkan kita, okay ni bentuk shape brain ni khas untuk brain. Dia dah tunjuk dah. Tapi cuma kita yang tak tahu. Oh. Okay. So dia khas untuk blood circulation. Prevents nerve disorders also. Yang ni. Kalau kita lebihkan. Sebab pegaga ni dia contain zat emas. Dalam ni dia ada zat emas orang kata. So zat emas ni dia bagus untuk cells. Khas untuk cells. So sesiapa yang ada macam nerve disorder, dia boleh ambil pegaga ni. That's why dia improve kita punya memory power. Dia akan boost juga blood circulation kita. Right. Dia relieve joint pain kita. Dia sebagai wound healing. Boleh guna sebagai sembuhkan luka. Sebab dia punya function memang kembalikan, pulihkan dia punya sel-sel dan dia akan beri sel barulah. Okay, itu function dia. Apa ni Mr. Ismaran? Ya. Abang Pak Lan nak buat sharing sikit pasal yang pegaga Mas Bro ni. Silakan. Boleh. Okey, terima kasih sekali lagi. Saya bukan nak sentuh tentang pegaga. Ya. Saya nak sentuh tentang nostalgia di Lenggong. Okey. Mas Bro tu kalau siapa yang sebaya umur dengan saya, kalau naik ke atas sampai ke Mas Bro, kalau ke sebelah kanan itulah ladang teh Lenggong yang satu ketika dulu sangat popular. Oh, teh Lenggong. Yes. Lenggong dulu kita ada ladang teh sendiri dan kita mengeluarkan sendiri produk kita namanya teh Lenggong. Okey. Okay. Tetapi atas sebab-sebab yang susah saya nak cakap, maka teh Lenggong sudah berkubur dan saya ada mencadangkan kepada pemimpin tempatan untuk kita pulihkan kembali, hidupkan kembali teh Lenggong. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Very good idea, very good suggestion. Jadi Lenggong bukan sekadar arkeologi, bukan sekadar gastronomi, bukan sekadar nature adventure, bukan sekadar tanah herba, dia juga adalah ladang teh. Very good. Absolutely. Thank you, sir. Thank you. Very good. Okay, Cik Rewati, teruskan. Teruskan. Okay, next saya nampak daun ini. Ini lagi satu daun yang kesian juga tengok dia di situ. Memang dia tumbuh segar. Memang nampak segar di Mas Bro sana saya nampak. And then dekat
kawasan sini, dekat kawasan Selangor, saya pernah tengok yang kali hijau. Kalau yang ada merah pun dia sedikit sahaja merah dia. Tapi di Lenggong, di Masbro dekat atas sana, saya nampak daun dia memang penuh merah, color merah. Nampak different. Ini first time saya tengok yang color merah benda ni. Oh. Jadi Cik Rewati, saya pernah tengok this panggil apa? Euphorbia hirta ni. Kalau hijau biasa saya boleh jumpa. Lepas tu saya ada juga jumpa pink color. Tapi yang ini macam betul-betul red color. Red merah. color. Dia memang red color. Saya pun first time tengok color red dekat sana, dekat Lenggong. Moral of the story, tanah Lenggong tu dia punya kesuburan untuk herbal lain ya. Okay? Memang lain. Okey, teruskan. Dia ada yang aman pacersi ni memang wonderful antibacterial properties. Okey. Dia antibacteria. Dia increase breast milk. Siapa yang for ladies, for those are problem bagi breastfeeding kan, dia boleh makan ini. Daun ini masak, lepas tu kita makan daun ini. Okey. Makan masak-masak macam biasa, masak sayur kan, then they can eat. Okey. And daun ini juga anti-asthma properties. Di contain anti-asthma properties tinggi dalam daun ini juga. Dia boleh treat warts macam bintik-bintik dekat leher, kita boleh nampak. Biasanya orang ada kan? Dia akan treat. Kalau kita belahkan dia punya batang dia keluar macam sejenis getah, color putih. So kita boleh letak dekat tempat yang ada warts tu. Cik Rewati. Ya. Yang Cik kata warts tu ialah ketuat dia. Ketuat. Ya. Ketuat. Kita ambil dia, bila patahkan dia punya batang dia, kita letak susu dia, dia boleh lama-lama dia boleh jatuhkan ya, hilangkan dia punya ketuat. Tapi kita kena rajin letak. Okey, boleh. And then one more thing, dia punya getah juga, sesiapa yang ada arthritis, dia boleh letak dalam mata kita juga. Dia tak rasa macam pedih ke apa, tak ada. Boleh letak untuk, terus boleh direct can use. Getah tu. Hilangkan cataract, tapi take time. Dia take time. Okey. Cuma Cik Rewati, saya dengar juga ada kawan katalah dia pergi hadir khusus untuk menternak ayam. Okay. Dikatakan bunga this Euphorbia hirta ni, bunga ni boleh tambahkan isi ayam kalau dicampur dalam makanan ayam. Itu memang pun. Benda ni, yang daun ini, kalau kita makan, dia akan tambahkan muscles dalam badan kita. Okey, fiber. Dia akan muscles, dia akan increasekan muscles dalam badan. Alright. For Okey. normally for those days orang tua kita lah, dia bagi masak daun ini bagi budak perempuan yang kurus-kurus. Untuk bagi nampak dia cantik sebab kurus-kurus kan. So dia akan bagi muscles ke tempat-tempat yang untuk sempurnakan ladies. Dia bagi muscles dekat tempat-tempat yang kita wanted. I see. Okey. Okay, dia akan hilang juga luka. Air dia kena rebus air dia, lepas tu boleh apply dekat, boleh kita cuci luka-luka, dia akan sembuh juga. Okay, very interesting. Okay, very interesting. Wait, air yang direbus daun yang direbus tu dicuci di tempat luka, dia boleh bersihkan. Betul. Okay, Zami Yes. is the Masbro owner is in our show now. No, dia I think dia tengok dalam Facebook, FB. Okay, ya ke? Kalau he is okay, later on can you remind him, inform him that pokok jenis yang herba ni minta dia preserve boleh tak? Because Boleh, far kita merah review. macam ni jarang jumpa. The impact of this program, I mean the end of the program, we think of something that what kind of collaboration, what are things we need to do in Lenggong. Teruskan dulu. Okay. And then dia memang kena protect sebab yang color merah ni dia betul-betul di tempat jalan. So semua orang memang pijak daun ni. Memang betul-betul dekat tempat jalan. Yes. Memang kita jalan ke Dekat Masbro Village Chalet. dekat dari chalet kita ke bahagian toilet sana kan. Dekat situ lah dia ada. Dekat jalan tu, tempat jalan tu memang penuh.
harap Mas Bro management take really Yes, care of yes. this plant lah, this plant. Okay. Aloe vera ni Teruskan, jarang kita jumpa. Okay. Okay. Okay, we go to next ya. Okay, next. Kita Ini lagi satu daun. Ecalipa indica. Kita panggil dia in Tamil, kita call it as a kupameni. Okay. Aha. Ini pun Zamir, tahu tak apa nama dia dalam bahasa Melayu? Kucing galak ke? Something like that. Is it so? kucing suka. kucing galak, Oh. kucing galak. Kucing galak kan? Kucing galak, yes. Okey, dipersilakan Cik Rewati. Okay, kucing suka daun ini. Dia bukan suka setakat daun tau. Dia suka bahagian akar dia. Tahu sebab dia? No, tak tahu. Mana Cik Raslan? Dia tahu tak sebab dia? Cik Raslan, masuk. Lan, Ya, Lan. ya. Tahu Ya. tak kenapa kucing Pasal apa? suka dia? Kenapa suka dia, Pak Lan? Saya pun tak tahu ni. Bab ni saya tak tahu. Ni kena tanya pensyarah saya, dia tahu. Pak Saya Li, bukan- tahu tak Pak Li? Pak Lan tak tahu, Pak Li tahu kot ni kucing galak dia kata tu. Apa dia Pak Li? Sebab akar dia kan, dia kuat seperti Viagra. Oh, Wow. Ya itu saya faham. Zamir. Itu faham Cari. Jawab tadi, Bo nak jawab. Jawab. Oh, dia nak jawab ni. Betul ke Pak Li? Betul ke? Ya, betul. Memang kucing suka salah satu herba untuk kucing lah. Kalau kita cabut dia, kucing akan bergolek Boleh dalam tu. jilat situ je. Oh. Tapi dia Okey. kucing je lah Dia untuk kucing je ya. Orang pun boleh test lah. Zamir, saya mau test lah. If you want to join me, come. Let's do it. We go again lah, Lenggong. Only in Lenggong di Skupan Maini ni. Oh, everywhere. Dia ada Everywhere, everywhere. Tapi dekat Lenggong saya nampak dia subur. Dia memang subur. Dia biasanya use for treat wounds, untuk luka. Saya biasanya bagi daun ni untuk makan. Okay, kadang-kadang saya campur daun ini dengan biji mangga. Saya campur juga. Dia treatkan luka dalam perut kita. Kalau biasanya lah petua orang tua, macam nenek saya biasanya, masa saya kecil-kecil, pagi-pagi seminggu sekali dia masak daun ini. Daun ini memang sedap. Memang sedap kalau dah dimasak. Dimasak pagi-pagi, lepas tu dibagi daun ini dengan nasi panas. Kita makan panas-panas. Dia akan cuci usus kita. Cirit-birit the whole day. Selagi daun ini ada dalam usus, dalam perut kita, dia akan cirit. Cirit-birit. Itu fungsi dia, cuci usus kita. Okay. Lepas tu dia juga khas kita guna untuk those are having skin problem. Like eczema especially, not only eczema, kalau insect bites ke apa-apa macam ruam, whatever, kita guna daun ini. Apply, hancurkan daun ini, lepas tu apply. Dia punya extract tu kita apply dekat tempat yang yang problem tu. Dia akan sembuh. I see. So menarik. kita juga boleh gunakan daun ini dengan kunyit dengan garam sedikit, apply dekat tempat yang affected area, dia akan hilangkan. Ada. Okay. Interesting. Okay. Dipersilakan. Teruskan. Kita masa pun kita dah mencuburi kita. Teruskan. Okay. So far itu saja presentation saya. Okay. Any questions about the herbs? Ada soalan, kita buka untuk soalan dulu. Siapa ada soalan? Okay, Zamir. Yes. Bagi saya kan, sebenarnya lenggong ni, setiap macam muka tadi dengan Aman Pacersi yang very rare species dengan Mas Bro. Lepas tu yang, how do I say, kucing gala ni, saya tengok, sangat subur. Jadi lenggong ni adalah tanah yang paling sesuai untuk herba. Saya rasa bangga lah. Memang patut pun pusat kajian herba yang tadi Tuan Razlan kongsi, kalau ada dekat Lenggong, kita patut bersyukur. The asset is already there. Jadi alangkah indahnya, alangkah murninya kalau kita boleh jemput pengkaji herba bukan sekadar dari Malaysia, tetapi kita boleh jemput pengkaji herba dari satu dunia datang ke Lenggong.
since it is an UNESCO, not only for archaeology, tetapi we can even host the World Herbal Conference at Lenggong. What say you, Zami? Oh yes, brilliant. Memang brilliant idea. Okay. In fact kita pun dah tahu Pak Lan pun Pak Lan kita panggil Cik Azlan, dia dah ada center tu. Jadi mungkin saya salah seorang pesakit saya rujuk dengan Ravati juga. Jadi kita ada lagi beberapa orang yang berminat mengenai herbal. Kita mungkin boleh buat trip Ravati, kita Mr. Soren ke Lenggong untuk eksperimen satu-satu untuk menunjukkan ini dia and then mungkin kita boleh minum sekali dan kita boleh melawat tempat Pak Lan Cik Azlan. Jadi kita akan kembangkan ini kepada satu lagi, tarikan ke Lenggong. What say you hasil daripada program Let's Talk Lenggong ni kita jadikan sesuatu lah. Kita bukan buat hari ni, bukan sia-sia bercakap. Kita akan aturkan satu trip insyaAllah selepas puasa, lepas raya, dan kita dapat kelonggaran sikit. Bukan untuk bercuti Saya ulang, bukan untuk bercuti, tapi untuk bersama-sama mengkaji dan untuk belajar. Ada orang kita buat pergi, kita bagi tabik hormat jumpa Pak Lan. Pak Lan boleh tolong apa semua kan. Sebelum kita pergi ke tempat-tempat ni, tengok di mana yang Ravati dah tunjuk, saya jumpa di sini. Kita jadikan tu satu perjalanan. Ya betul. Encik Zamil, yang saya ingin bagi tahu dekat situ bukan saja setakat herbal, tanah dia pun memang mujarab. Yang debu, yang tu. Saya memang dah bawa ke sini, saya tengah test. Memang mujarab. Bukan saja setakat debu dia, saya jumpa satu peri dekat situ. Telaga biru. Telaga biru. My God, dia punya function memang bagus. Aduh. Wow. So moral of the story, Zami, Lenggong, the land of natural remedy. Yes, sure, betul. The land of natural remedy. Cuma Zami, saya kena bagi highlight kepada Zami, cadangan Zami kata, let's go on the herbal remedy trail to Lenggong. Very interesting. What we can do, we are not only discovering whatever Ravati has discovered, kita juga akan buat kaji selidik on the local people punya herbal yang somebody has been doing. Kita pergi menziarah, kita transformkan semua produksi herbal itu menjadi satu tarikan pelancong. Seperti mana Encik Raslan kata tadi, dia ada pusat kajian herbal yang dia terima kunjungan. Jadi setiap kunjungan itu kita bagi testing. Cuma satu syarat lah Zamir. Yang last kali petang yang kita nak balik rumah, baru bagi akar kucing galak. Last day, petang bila balik tu, the last dining, baru bagi akar kucing. Bila balik, boleh ada remedy bagi balik. Boleh ada jawapan. Apa dia? Dari saya. Mr. Iswaran, saya tahu kali ini saya ke Lenggong, saya tak akan makan rusa. Saya nak makan rumput. Kali ni saya pergi, saya dah tetap dah hati saya nak pergi makan rumput tadi. Apa nama rumput tadi? Saya nak bermuda keras. Bermuda keras. Saya nak pergi makan bermuda keras. Rusa semua energi. That's why rumput. Dia makan rumput dan badan dia pun besar. Memang energi. Saya tak nak besar lagi lah. Saya tak nak besar lagi lah, tapi saya nak yang apa, ada elemen semua tadi. Jadi kita jadikan tu satu tarikan. Jadi kalau kita semua datang makan rusa akan habis di Lenggong. Jadi bila kita makan rumput, cuma kita minta janganlah Pak Lee apa ni, Nash apa semua lepas dengar program ni, dia besok dia clear dah rumput. Kita pergi nanti rumput pun tak ada dah. Habis dah pegaga semua dia dah ni kan. Simpan lah sikit Pak Lee kat kami. InsyaAllah tak simpan. Nanti kalau you datang, I buat air untuk you. Yang tu lebih baik. You buat jus apa semua, kita pergi nanti kita minum je. Tak payahlah kita nak susah. Air rumput tu I nak. You pergi ambil air rumput tu, buat air rumput tu. Air rumput tu memang nak lah, nampak tu apa semua. Air kucing galak tu. Bukan kucing galak tu, air gigit. Kucing galak tu. Kucing galak you cabut letak tepi tu, nanti tengok macam mana air gigit dah lah. Ni yang nak air rumput tu, rumput tu. Boleh Pak Lam mencelah untuk Pak Lam. Silakan Pak Lam. Okey. Pak Lam nak war-warkan satu perkara tentang Kolej Kemahiran Tinggi Mara Lenggong, Pusat Kajian Herba di Lenggong ni. Kita dalam perancangan untuk mewujudkan Herb Wellness Center.
Okey. Amin. Sekarang ni dalam apa orang panggil perancangan untuk peringkat menentukan seluas mana, berapa bajet. Okey. Ini bermaksud Herb Wellness Center ni dalam kampus KKTM Lenggong. Kita buat di bahagian belakang college, di hujung tepi tasik sana kita ada chalet dan kita ada spa. Kita hidupkan balik mandi wap dengan menggunakan ramuan-ramuan herba yang telah dikenapasti melalui kajian-kajian saintifik oleh pensyarah KKTM Lenggong. Jadi pelancong-pelancong yang nak menerima rawatan yang sudah muak dengan rawatan menggunakan dadah ini boleh datang ke KKTM Lenggong. Kita menerima rawatan secara herba. Kalau sekiranya rawatan itu memerlukan tempoh masa 3 hari, kita di college menyediakan penginapan berbentuk chalet. Very interesting. Satu informasi yang Tarikan untuk Lenggong. betul-betul very rasa berbaloi lah untuk Berbaloi kita kita ketahui. Ya, sangat-sangat. Good Cik sharing, Encik Lan. Thank you. Well done. Encik Hassan, boleh Ya, tak kita kerjasama dengan Productivity Nexus ni? Mungkin Boleh, dengan Cik Revati dia ada dengan customer dia dah ada studio, mungkin kita boleh bekerjasama untuk Boleh. kita bawa Saya- orang daripada KL lah. Boleh. Saya memang anak jati Lenggong yang sebelum ni mengembara ke tempat orang. Kemudian pulang semula ke Lenggong pada tahun 2016 setelah KKTM Lenggong ni dibuka. Saya balik untuk Alhamdulillah. berbakti di Lenggong dan insya-Allah jemputlah saya. Apa saja manfaat yang boleh disumbangkan melalui KKTM Amin. Lenggong, insya-Allah saya akan turut serta. Terima kasih. Amin. Kita Terima kasih, kita akan turun dah lepas bulan puasa ni, kita akan Boleh. turun dah. Kita akan jumpa Pak Lan. Terima kasih banyaklah Pak Lan. Terima kasih banyaklah, kita happy. Ya. Zami, Yes. moral of the story, the conclusion here is Lenggong is a natural remedy, wellness, spa, natural therapy, and also it is the land of herbs. So Okay. Lenggong is how do I say, the hidden value of Lenggong ni dari segi all the value herbs ni.